Dan saya juga akan menjawab beberapa perkara yang mana ditulis oleh penulis-penulis di media sosial yang kemudian diviralkan. Saya anggap begini. Saya tidak mungkin boleh mengatomikan 32 juta rakyat Malaysia. Setuju kan? Saya tak mungkin boleh menjadikan 32 juta rakyat Malaysia semuanya join atomi. Sesuatu yang memang mustahil. Tak mungkin lah. Kan? Tak mungkin. Kan? Sebab apa? Sebab masing-masing ada sebabnya yang tersendiri untuk tidak menyertai atomi. Jadi saya anggap mereka yang percaya kepada tulisan-tulisan yang ditulis oleh individu-individu tertentu, maka saya anggap itu bukan rezeki mereka untuk bersama atomi. Mudah aja. Saya anggap mereka yang percaya kepada tulisan-tulisan individu-individu yang menegatifkan atomi, mereka percaya, maka itu bukan rezeki mereka. Dan saya tidak boleh berbuat apa-apa sebab Allah yang aturkan semua. Jadi saya akan terangkan tentang atomi dengan sejelas-jelasnya supaya tuan-tuan dan puan-puan faham dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan dapat menilai. Adakah tulisan-tulisan yang sedang viral, yang sedang mengecam saya, yang sedang mengutuk atomi, yang sedang menuduh pelbagai perkara tentang atomi, adakah ia benar? Adakah ia berasas? Okey. Terlebih dahulu saya nak terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, mereka yang menulis ini, pertama, tidak seorang pun yang panjat pergi ke ibu pejabat HQ Atomi, naik dan bertanya dengan pegawai-pegawai di sana. Kita ada pegawai-pegawai Melayu di sana, staf-staf Melayu, pegawai-pegawai Melayu di sana. Tidak seorang pun yang pergi yang minta pendapat, minta pandangan. Tidak ada. Satu. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang datang kepada saya. Tak ada. Semua orang tahu bahawa atomi ni mula tular menjadi fenomena. Tiba-tiba ramai orang Melayu masuk dalam atomi ni setelah penlibatan saya. Saya yang bawa masuk, mula meletupkan atomi pada bulan 4 ketika PKP bermula. Tetapi orang yang tulis, ustaz-ustaz yang tulis, ilmuwan-ilmuwan yang tulis, tak tanya saya sepatah pun. Dia tak minta pun pandangan saya, tak berdiskusi, dan ada yang kita dah atur untuk berdiskusi tetapi dia mengambil langkah menulis tanpa nak meminta penjelasan. Jadi saya bertanya balik, apa motif dia? Apa tujuan dia? Adakah dia motif dia nak menjahanamkan bisnes orang Melayu yang sedang naik? B40 yang sedang buat duit? Ada golongan asnaf yang dapat income? Ada orang yang sedang hilang pekerjaan hari ini yang dapat menggembirakan semua kaum keluarganya? Setelah 6 bulan PKP, kita berada dalam PKP yang dah tak ada duit, tak ada income, hilang pekerjaan, cuti tanpa gaji, yang dibuang kerja, bisnes tak jalan, bisnes pelancongan tutup, bisnes training lumpuh, kan? Tak ada income. Tiba-tiba apabila bulan 4, bulan 5 saya memulakan atomi, hari ini ada orang dapat RM80 sehari, ada orang dapat RM250 seminggu, ada orang dapat RM500 sebulan, ada orang dapat RM1,000, RM2,000 sebulan, ada yang dapat RM6,000, RM7,000 sebulan, ada yang dapat sampai RM10,000, RM20,000 sebulan. Hanya dalam masa 6 bulan, tuan-tuan dan puan-puan. 6 bulan saja orang mula mencipta pendapatan. Adakah orang yang mencemburui ataupun orang tak senang hati kerana tengok tiba-tiba orang buat duit dengan atomi sedangkan mereka tak habis duit? Okey, buat duit sedangkan mereka tak habis duit. Itu yang berlaku dalam atomi. Jadi mungkin datang kegusaran. Saya tengok kenapa saya punya kamera ni tak berapa nak terang. Sekejap saya reset kamera sekejap. Okey. Alright. Jadi tuan-tuan dan puan-puan,
kadang-kadang kita tertanya-tanya, apa motif kalau nak menulis, at least datang tanya saya, doktor orang yang faham tentang apa itu atomi, boleh doktor terangkan kepada saya apa itu atomi dan di belakangnya, siapa di belakangnya dan bagaimana operasinya, kan? Macam mana bonus dibayar dan juga macam mana yang dikatakan Dreamy Foundation, kan? Tak tanya sepatah haram, dia tak tanya. Jumpa saya pun tidak. Kemudian ditularkan cerita. Dan apa motif? Nak dapat engagement ke? Nak popular ke? Menulis tentang atomi ni untuk popular ke? Supaya kita dapat like yang banyak, kita dapat komen yang banyak, kita dapat engagement yang banyak, maka kita boleh tengok dah puas hati, wow, aku punya engagement dah naik. Itu ke yang kita cari? Atau kita mencari redha Allah? Kalau kita ikhlas dengan ilmu, kita nak cari redha Allah, kita nak cari kebaikan, maka datang. Beritahu saya apa tak betul dengan atomi. Kita beritahu kepada atomi apa yang tak betul. Supaya diperbetulkan, diperelokkan. Maka itu orang yang nak mencari kebaikan. Tetapi kalau datang dengan niat untuk masukkan pasir dalam periuk nasi, 6 bulan, saya sampai pukul 1-2 pagi, 6 bulan, membantu orang-orang Melayu, orang-orang Islam untuk faham tentang bisnes ini, bangun dan cipta pendapatan tanpa tanpa mendapat risiko keuangan, makna tak kehilang wang, tiba-tiba nak ambil sesuatu, nak curah pasir dan periuk nasi, ini tak betul. Ini tak betul. Okey, tidak betul. Sebab apa? Okey, kenapa saya buat atomi? Pertamanya sekali, sebab orang Melayu dah benci multi-level marketing. Sungguh saya kata. Kenapa saya buat atomi? Sebab orang Melayu dah benci multi-level marketing. Kenapa mereka benci? Sebab mereka selalu kena diperdayakan, ditipu. Nak join company ada yuran, satu hal. Kemudian nak join company kena beli starter pack satu dalam jumlah-jumlah tertentu. Kemudian bila dah join, disuruhnya beli pangkat, keluar duit ribu raban, habis ada yang habis 5,000, ada yang habis 10,000. Okey, ada seorang dai yang televisyen beritahu saya tak payah sebut dai apa, kan, dia beritahu saya dia habis 20,000 keluar duit beli produk. Dan kemudian bukan semua orang boleh jual. Dan bila tak boleh jual, letak bawah katil. Dan akhirnya duit habis berpuluh ribu, income belum nampak lagi. Maka sebab itu orang benci dengan MLM. Kenapa orang benci dengan MLM? Sebab bila terlibat dengan MLM, akhirnya mula nak kena apa? Nak kena maintain bulan-bulan. Ada maintenance bulan-bulan, kan? Dan ada yang jenis auto shipping, siap ambil kad kredit awal-awal, tiap bulan sampai barang. Walaupun tak order. Maka orang benci MLM. Kan? Orang benci. Kenapa orang benci MLM? Sebab dia tak pandai menjual. Jadi jangan suruh dia menjual. Dia benci menjual. Sebab itu orang benci MLM. Jadi oleh sebab itu, apabila saya buat atomi, kenapa saya buat atomi? Sebabnya mudah. Sebab segala kebimbangan orang Melayu tentang MLM tidak ada dalam atomi. Tidak ada. Join free. Join atomi ni free. Okey? Tak perlu bayar 1 sen pun. Kemudian bila dah join, ada 6 bulan masa untuk berfikir. Nak beli, tak nak beli. Nak beli, tak nak beli. Ada 6 bulan masa untuk berfikir. Fikirlah. Nak beli ke tak nak? Nak beli ke tak nak? Okey? Bila dah beli, bila dah beli, maka aktiflah akaun kita. Bila kita buat pembelian, walaupun satu barang, ya, katalah ubat gigi, kita beli ubat gigi RM20 tu, maka keahlian kita terus aktif untuk 12 bulan. Nanti bulan depan kita beli lagi satu barang, aktif lagi untuk 12 bulan. 3 bulan akan datang kita beli lagi satu barang, aktif lagi untuk 12 bulan, bermula daripada tarikh kita beli itu. Bermakna kalau kita selalu beli barang, kan, walaupun kecil jumlahnya, maka kita akan aktif sepanjang masa. Okey? Jadi tak ada perlu yuran tahunan tak ada, yuran pendaftaran tak ada. Nak kena paksa beli barang tak ada. Sebab atomi ni konsep dia ialah shopping mall online.
Shopping mall online, yang kita masuk ke shopping mall, kita boleh beli macam-macam barang. Begitulah dengan Atomy, kita masuk ke shopping mall Atomy, kita boleh beli macam-macam barang. Okay, kita boleh beli macam-macam barang, cuma jenamanya itu adalah jenama Atomy. Okay, jadi jenama Atomy ni, itulah jenama yang ada. Produk-produknya jenama Atomy. Maka kita masuk, kita beli barang. Dan apabila kita dah beli barang, cukup katakan kita terkumpul 10,000 PV. 10,000 PV itu makna kita dah berbelanja dalam RM70, RM80. Maka ketika itu, kita boleh buat bisnes pula dengan Atomy. Dalam Atomy, okay, nak buat bisnes dengan Atomy ni, ni saya beritahu, dalam Atomy, nak buat bisnes dengan Atomy, tak perlu kita nak kena beli barang-barang banyak-banyak. Tak, cukup dengan 10,000 PV itu kita dah boleh buat bisnes dengan Atomy. Sepanjang hayat itu saja yang perlu dipenuhi untuk buat bisnes dengan Atomy. Dan kemudian pastikan kita stay aktif sepanjang 12 bulan tu ada satu barang kita beli. Untuk kita sentiasa aktif 12 bulan tu tadi. Jangan sampai kita tak aktif dan akhirnya membership kita tamat. Okay, membership diperbaharui dengan pembelian. Tak kisah berapa pun. Okay. Jadi di dalam Atomy ini tadi tidak ada risiko. Risiko modal tak ada langsung. Okay, kita ada hari ini orang yang cipta pendapatan 8,000, 9,000 sebulan, walaupun dia baru berbelanja hanya 200-300 ringgit sahaja. Okay, itulah Atomy, mudah. Jadi disebabkan peluang yang sebegini baik, produk berkualiti, harga patut, nak join free, tak ada yuran, beli apa yang perlu, tak ada maintain bulan-bulan. Tetapi apabila kita mula ajak orang datang masuk shopping mall, akhirnya dia boleh mencipta pendapatan kepada kita. Kalau 6 bulan yang lepas, saya cerita pasal orang cipta pendapatan, saya mungkin hanya berangan-angan, berimpian sebab tak ada orang masa tu yang cipta pendapatan dalam rangkaian saya. Tapi tuan-tuan, hari ini saya boleh cerita pasal cipta pendapatan sebab di bawah rangkaian saya, sudah ada ramai orang yang cipta pendapatan 30,000 sebulan, 20,000 sebulan, 10,000 sebulan, 5-6,000 sebulan, 1,000, 2,000 sebulan dan ratus-ratus. Terlalu ramai. Okey. Jadi apabila peluang yang ada sebegini bagus, peluang yang bagus begini, kalau kita tolak, maka yang akan rugi nanti kita. Saya beritahulah, kalau kita tengok kan, ada syarikat-syarikat MLM yang nama-nama besar, yang tuan-tuan dan puan-puan kenal hari ini, 5 tahun, 10 tahun akan datang, begitulah dengan Atomy, akan menjadi satu nama yang besar. Okey. Mari saya cerita sejarah dia dan sebagainya. Saya nak share skrin. Right. Okay. Kita ada 800 lebih. Dekat Zoom ada 800 lebih. Dekat 900 orang. Wow, dekat yang 1,000 yang kita hadkan pun dah nak penuh dan ada 1,200 di FB Live. Bermakna kita ada 2,000 orang. 2,000 lebih yang sedang menyaksikan kita punya preview hari ni. Okey Baik. Atomy ni, okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh tanya saya nanti di sesi Q&A. Saya ambil sekarang ni pukul 9 dekat pukul 10. Saya cuba habiskan tentang Atomy dalam 10.30 dan kita ambil Q&A. Okey. Baik. Atomy ni adalah satu consumer based income. Dan hari ini Atomy Malaysia telah pun mengeluarkan kenyataan rasmi bahawa Atomy Malaysia tidak terlibat langsung dengan mana-mana politik, mana-mana keagamaan, sama ada di dalam negara maupun di luar negara. Tidak ada ahli-ahlinya yang terlibat. Malah kalau ada ahli yang terlibat dalam aktiviti sebegitu akan diterminatkan.
dan Atomy tidak akan terlibat dengan itu. Atomy wujud atas dasar bisnes semata-mata. Okey, atas dasar bisnes semata-mata. Jadi oleh sebab itu kena faham consumer based income. Maksudnya apa? Dalam Atomy kita nak melahirkan rangkaian pengguna yang bijak. Okey, siapa pengguna yang bijak tu tadi? Okey, pengguna yang bijak adalah pengguna yang mana apabila dia berbelanja, okey, saya tunjukkan yang ini supaya nampak. Pengguna yang bijak adalah apabila pengguna bila dia berbelanja dalam masa yang sama dia akan dapat satu produk yang berkualiti. Kalau kita tengok panduan, okey, panduan untuk sesuatu syarikat networking itu mendapat patuh syariah. Dan panduan ini boleh kita download daripada JAKIM, website JAKIM. Kalau nak tahu yang preview minggu lepas saya ada tunjukkan. Jadi yang preview minggu ni tuan-tuan dan puan-puan kalau nak boleh download daripada website JAKIM. Panduan ini disediakan untuk orang awam, iaitu untuk tuan-tuan dan untuk saya. Disediakan oleh pakar-pakar muamalat kita, pakar-pakar muamalat Islam. Jadi dia dah ada satu tim muamalat yang diketuai oleh Ustaz Zaharuddin, oleh Engku Fazil, yang nama-nama saya ingat dalam dia ada nama-nama konsultan yang terlibat dalam menyediakan panduan itu. Jadi oleh sebab itu apabila panduan itu dikeluarkan oleh JAKIM, maka itulah rujukan kita. Kita orang awam, kita tak boleh nak faham lebih-lebih. Tetapi itulah pedoman kita. Jadi kita pegang panduan itu, kita ambil syarikat Atomy letak kat sebelah. Kita letak syarikat Atomy dekat sebelah, kita mula tik setiap perkara yang ada dalam panduan itu. Adakah Atomy memenuhi syarat-syarat seperti yang dikatakan dalam pedoman patuh syariah? Jadi itu adalah tugas kita sebagai orang awam. Dan itu perkara yang saya lakukan apabila saya bersama dengan Atomy, saya tengok dulu. Jadi bila saya tengok, pertama syarat dia produk kena berkualiti. Dan memang produk-produk dalam Atomy adalah produk-produk yang telah pun melalui fasa R&D oleh KAIRI. KAIRI ini adalah salah sebuah organisasi yang besar di Korea, Research Institute, Nuclear Research Institute di Korea. Kalau di Malaysia itulah JAKIM, itulah SIRIM, maaf. Okey. Kalau di Malaysia itulah SIRIM. Jadi oleh sebab itu bila kita tengok KAIRI ni tadi, mereka ada lebih 1,000 orang pakar-pakar, saintis-saintis, penyelidik-penyelidik yang sentiasa buat kajian. Jadi oleh sebab itu mereka lah yang menghasilkan sebahagian besar teknologi untuk produk-produk dalam Atomy yang akhirnya dikilangkan oleh Kolmar B&H. Okay, Kolmar B&H adalah orang yang menghilangkan produk-produk Atomy. Jadi semua produk ni diletakkan dalam shopping mall online, iaitu Atomy Shopping Mall. Baik, buat masa ini 80% produk memang datang daripada Kolmar. Tetapi Atomy mengamalkan prinsip GSGS. Apa GSGS? Global Source, Global Sales. Maknanya Atomy membuka pintu kepada negara-negara yang dia masuk untuk kilang-kilang yang ada di negara-negara tersebut memberikan ataupun menawarkan, mencadangkan produk-produk yang dikilangkan oleh kilang-kilang yang ada di negara tersebut. Sebab itu kalau kita tengok, koyok misalnya datang daripada kilang di Taiwan. Sebab Atomy buka cawangan di Taiwan. Pu'erti, teh Cina daripada kilang di Taiwan. Dan Atomy juga ambil produk daripada Turki. Okey, delima. Dia ambil daripada Turki, negara Islam kita. Ada produk daripada Turki, iaitu pomegranate, itu daripada Turki, yang diambil letak dalam
Atomy. Dan Atomy juga ambil produk daripada Malaysia iaitu hand sanitizer. Kilang dia di Glen Marie. Jadi orang tanya saya dalam Atomy mana produk orang Islam? Okey. Antara saya kata memang jus delima datang daripada Turki. Satu, daripada Malaysia. Saya kata sila cadangkan produk kepada Atomy. Tetapi kena memenuhi kriteria. Sebab Atomy sangat menjaga pengguna. Dan kita pun sebagai pengguna, bila kita beli produk dekat Atomy, kita tak nak kita dapat produk yang tak berkualiti. Sebab antara falsafah Atomy, produk kena kualiti, harga kena rendah. Jadi oleh sebab itu, kalau ada kilang-kilang orang kita, ada 2-3 orang yang pengilang yang menghubungi saya, yang dia nak masukkan produk ke dalam Atomy, orang Islam kita, saya kata, pertamanya sekali saya kata, isi borang, dia ada borang. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita nak masukkan produk kita di kilang, maka produk kilang kita dalam Atomy, maka dia kena memenuhi kriteria, dia kena ada R&D. Kemudian dia bila Atomy terima kilang kita ni sebagai ambil produk daripada kilang kita, dia tak nak dah kita bagi produk kita kepada orang lain. Sebab Atomy nak kita beri produk kepada dia saja, dan sememangnya bagi produk kepada Atomy pun dengan 25 juta member, itu pun tak menang tangan. Tak payah nak fikir bagi ke banyak yang lain lah. Kenapa kilang-kilang ni dia buat hasilkan produk-produk yang OEM? Tahu kenapa? Sebab mesin-mesin dalam kilang underutilized. Okey, dia tak digunakan sepenuhnya. Maka oleh sebab itu, daripada mesin tu rehat, maka dia menghasilkan produk-produk OEM yang dikeluarkan untuk syarikat-syarikat yang berbeza-beza, tukar label saja. Tetapi kalau syarikat-syarikat ini dapat masukkan produk dia dalam kilang Atomy, dalam syarikat Atomy, dia dah tak payah fikir pasal nak OEM, nak bagi pada Atomy pun dah tak menang tangan. Nampak tak? Jadi sebab tu Atomy nak kilang tu nanti sepenuhnya untuk dia, dan harga kena harga rendah. Dia tak nak kita buat letak dalam mall Atomy, tengok pergi dekat farmasi, harga farmasi produk yang kualiti sama lebih rendah, maka Atomy anggap dirinya gagal. Jadi inilah antara kriteria yang kilang-kilang orang kita kena fikirkan untuk kalau mereka serius nak letakkan produk dalam Atomy. Dan komiti sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan, komiti yang memilih produk di Malaysia, tidak ada lagi orang Melayu. Tak ada lagi orang Melayu. Kenapa? Sebab komiti ini terdiri daripada leader-leader yang telah pun berjaya dalam Atomy. Okey, dan daripada tahun 2016 sampai tahun 2020, mana ada orang Melayu berjaya dalam Atomy? Sebab orang Melayu tak faham bisnes Atomy. Ada orang Melayu yang cuba join Atomy sebelum ini, tetapi tak berjaya menggerakkan, menjalankan bisnes. Kenapa tak berjaya? Sebab dia tak faham bisnes tu apa. Dia tak faham nak buat duit, dia tak faham prinsip. Bila orang Melayu pandai bisnes dalam Atomy? Bila saya join, barulah orang Melayu ramai yang tahu buat bisnes Atomy. Iaitu bila saya join bulan 4, bulan 5 saya mula-mula aktif, barulah orang Melayu nampak apa itu Atomy. Barulah dia tahu bahawa macam mana dalam Atomy ini menjadi pengguna bijak tu tadi. Okey, maka barulah orang Melayu buat duit. Dan barulah ramai leader-leader Melayu dilahirkan dalam Atomy. Dan barulah kita mula tenang, kita mula nak dalam komiti-komiti yang ada di Atomy itu nanti, kita nak biarlah ada orang Melayu, orang Islam boleh duduk dalam komiti. Dan saya dah pun tengok, saya dah pun lihat, saya dah pun cuba untuk berjaya dan akhirnya masuk dalam komiti produk. Saya nak duduk dalam komiti produk sebab saya nak lihat dan saya nak pastikan selepas ini ada produk-produk orang Melayu yang berkualiti, yang bagus, yang memenuhi kriteria,
diambil masuk, diletakkan dalam atomi. Itu yang saya nak lakukan nanti satu hari nanti. Okey? Faham Sebab bila saya bercakap tentang atomi ni tuan-tuan, saya tidak bercakap tentang nak berniaga 1-2 hari. Okey, saya bercakap tentang saya nak berniaga 3 generasi. Saya melihat apa yang akan berlaku di depan. Dan saya melihat kerana atomi pergi terlalu laju, ramai orang tak boleh hadam konsep perniagaan atomi itu tadi. Sebab kita dah terbiasa dengan cara MLM yang sebelum ini. Jadi kita tak boleh hadam cara atomi. Jadi oleh sebab itulah macam-macam fitnah ataupun kalau tak fitnah pun perkara yang tidak betul yang telah ditulis tentang atomi, tentang bisnes ini. Dan mereka yang makan umpan yang diberikan, mereka yang percaya kan tanpa bertabayun, maka saya anggap itu bukan rezeki mereka. Saya kata sekurang-kurangnya kan, tuan-tuan dan puan-puan, sekurang-kurangnya tuan-tuan dan puan-puan buat istikharah lah. Tanya Tuhan. Kalau tak boleh tengok ustaz ni kata macam ni, DTA kata macam ni, orang ni kata macam ni, kawan aku kata macam ni, aku bingung lah. Aku perlu duit. Aku perlu cari duit. Keluarga, kerja dah tak ada. Bisnes aku semua tak jalan. Hutang nak kena bayar. Simpanan dah makin sikit. Aku nak kena cari duit. Datang bisnes yang begitu bagus macam ni pula, macam-macam orang cakap. Tuan-tuan, malam ni ambil wuduk, buat solat, istikharah, tanya Tuhan. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, di depanku terhidang satu peluang yang begitu besar, ya Allah. Tolong berikanlah aku jalan. Patut tak aku teruskan? Tanya Allah lah tuan-tuan. Kalau kita buat 3 hari, tanya Allah, 3 malam, tanya Allah, insya Allah, Allah akan tunjukkan. Allah akan tunjukkan. Kan kita itu senjata, istikharah itu senjata. Sebab biar saya beritahu tuan-tuan dan puan-puan, sesiapa saja penulis-penulis yang tuan-tuan dan puan-puan baca, mereka tulis, tulisan mereka tersasar tuan-tuan dan puan-puan. Saya beritahu hari ini, tersasar. Tulisan mereka, kalau orang awam baca yang tak tahu, dia kata, ya. Tapi kalau saya baca, tersasar. Okey. Kita tengok ramai 1,300 dengan 900. Okey. Macam ni Tuan-tuan dan puan-puan dengar sejarah penubuhan atomi. Dan minta dengar dengan dada yang lapang. Minda yang terbuka. Biar kita menerima sesuatu kerana ilmu, kita menolak sesuatu juga kerana ilmu. Bukan kerana benci, bukan kerana taksub, bukan kerana andaian-andaian dan persepsi-persepsi, dan bukan kerana hasutan. Okey, kita terima dengan ilmu, kita tolak nanti dengan ilmu. Ini jangan terima dengan istikharah, cakap kita tolak pun nanti biarlah dengan istikharah. Faham tuan-tuan dan puan-puan Okey. Atomi dimulakan pada tahun 2009 oleh seorang yang bernama Park Hang-gil. P-A-R-K, bukan Pak Indonesia tu, Pak Korea ni, Park. Dulu kita kata Kim Moon-soo, Pak Jobong kan, Park kan. Jadi ini namanya Park Hang-gil. Okey. Apabila kita tengok ketika Pak Hang-gil ni, ketika dia mulakan atomi, dia masa tu dia adalah pesakit kanser, kolon kanser tahap 4 yang doktor kata mati saja. Maknanya tak ada ubat, kanser tahap 4. Tetapi apa yang berlaku, Pak Hang-gil telah menemui produk, salah satu produk atomi yang mana produk ini telah dibuat kajian, hasil kajian saintis-saintis di Kairi, di Korea, iaitu namanya Hemohim. Saya tengok ada tak Hemohim dekat saya kejap Tak ada Hemohim dekat saya, tengok sekejap.
Cuba tengok ada mana kat sini. Ada, ambil satu. Sampai hati-hati. Okey. Ni. Okey. Ni hemohim ni Okey. Besar. Okey. Hemohim ini adalah dirumus oleh saintis-saintis Korea untuk meningkatkan imun sistem badan manusia, sebab ramai saintis-saintis Korea yang ada di Institut Nuklear ni yang kena kesan radiasi dan kena kanser dan juga kena tumor. Jadi mereka pun berjaya menemui hemohim. Dan hemohim ini adalah merupakan satu herba untuk dimakan, diamalkan yang boleh tingkatkan natural killer cell. Maknanya sel-sel yang akan membunuh sel-sel kanser. Jadi Pak Hangil yang kanser tahap 4 amalkan hemohim dan akhirnya pulih. Hemohim ini dia bukan produk bancuh belakang kilang, bukan. Dia adalah produk hasil R&D, kajian selama 8 tahun yang dah dibuat clinical test atas haiwan dan akhirnya dibuat clinical test atas manusia dengan kerjasama Pusat Kanser Korea. Jadi Pak Hangil pun amalkan dan dia pulih daripada penyakit kolon kanser tahap 4 dia tu. Jadi bila dia pulih, maka dia datang idea alangkah baiknya kalau dia boleh pasarkan hemohim. Di situlah bermulanya kerjasama antara Atomy dengan Kolma dan juga dengan Kairi. Maka akhirnya Atomy mula memasarkan produk-produk daripada Kolma dan juga Kairi. 2 produk saja masa asalnya. Tak ada sampai 500 produk macam hari ini. Masa tahun 2009 yang ada cuma hemohim dan skincare. Maka dipasarkan hemohim dan juga skincare. Skincare itu sebab Kolma dah 100 tahun dalam dunia, memang raja skincare dunia. Banyak jenama-jenama dunia yang dibuat oleh siapa? Yang dibuat oleh Kolma tu tadi. Kan? Jadi oleh sebab itu Pak Hangil pun dia menggunakan hemohim tu tadi. Bila dia gunakan hemohim, dia gunakan hemohim. Sebab saya nak cerita ni, saya stop dululah biar nampak muka saya penuh kan. Dari tadi nampak skrin je kan, nanti saya sambung. Okey. Maka dia gunakan hemohim dan dia pasarkan. Baik. Di mana permulaan? Dengar di mana mulanya dia pasarkan? Di Korea. Dan Pak Hangil ni, apa agamanya? Kristian. Dia adalah seorang Kristian. Dan dia bukan seorang Kristian yang tak berpegang kepada kitab. Dia adalah Kristian yang percaya kepada agamanya. Kita kena faham, orang yang kuat kepada agama ni, kita boleh tengok watak dia berbeza berbanding orang yang berkiblatkan harta, berkiblatkan wang ringgit. Lain watak dia, kan? Jadi Pak Hangil ni adalah orang yang memang kalau dekat Korea, kita tak boleh salahkan kalau dia pilih Kristian, sebab Islam tak sampai ke Korea seperti mana sampai di negara-negara lain. Jadi mereka terdedah dengan agama yang ada di situ, dan mereka menganuti agama dekat situ. Baik. Maka dia bermula dengan Korea, kemudian dia bermula dekat Amerika. Dia buka dekat Amerika, dia buka ke Kanada, dia buka ke Taiwan, dia buka di Rusia, dia buka dekat Mexico. Kan? Ini negara-negara yang dia pergi. 6 tahun pertama, Atomy yang dah 11 tahun, 6 tahun pertama, 7 tahun pertama, dia bergerak di negara-negara ini. Yang mana negara-negara ini tidak ada orang Islam. Jadi bila negara ini tidak ada orang Islam, Pak Hangil dia mengaut keuntungan, dia mendapat kekayaan hasil daripada bisnes dia di negara-negara ini. Apa agama utama dekat Amerika, dekat Kanada, dekat Mexico? Kan? Pastinya Kristian lah agamanya. Jadi dia ni bergerak bisnes dia di negara-negara ini, dan apabila dia mengaut keuntungan, dia buat satu yayasan. Dan yayasan inilah yang berfungsi untuk membantu mereka-mereka yang ada keperluan dari segi bantuan kemanusiaan, kebajikan dan juga pendidikan.
Dan pada Pak Hang Gil yang mengaut keuntungan, pada dia ini adalah satu benda yang mulia yang dia buat untuk agama dia, iaitu menyumbang bakti setelah dia mengaut keuntungan. Kita kena lihat sejarah, lihat sejarah. Kemudian bila dia dah buat benda-benda CSR dia, maka dia letak dekat website global apakah sumbangan Atomy kepada negara-negara yang dah dia mengaut keuntungan 6 tahun, 7 tahun ini. Malah yayasan itu juga telah menyumbang kepada Sudan yang 97% rakyatnya Muslim untuk membangunkan 100 buah sekolah di Sudan, maka dia sumbangkan juga. Nampak tak? Dan akhirnya barulah bermulanya pada hujung tahun 2016, yang betul-betul 2017, barulah bermulanya dia buka market dekat Malaysia. Ketika market Malaysia bermula, dia tak tahu apa itu Islam. Dia pun, yayasan yang dia wujudkan bukan untuk serang Islam. Yayasan yang dia wujudkan sebelum dia datang ke Malaysia bukan untuk memburuk-burukkan Islam, menyerang Islam, menghina Islam, memerangi Islam. Tidak. Dia yayasan untuk buat kebajikan. Bila dia masuk ke Malaysia, barulah dia nak faham apa itu Islam. Apabila produk yang nak dijual oleh Atomy pada peringkat awal di Korea tak boleh jual. Kenapa tak boleh jual? Sebab orang Islam nakkan produk kena ada logo halal. Nampak? Produk kena ada logo halal. Barulah dia faham bahawa market orang Islam perlukan halal. Maka dia mula mendekati Korean Muslim Federation, Pertubuhan Muslim Korea. Dia mula mendekati Pertubuhan Muslim Korea. Barulah Atomy ini belajar tentang apa itu keperluan orang Islam. Bahawa perlunya halal, produk yang halal. Maka ketika itulah, maka kilang-kilang di Korea mula ada, yang ini adalah section untuk halal, yang ini adalah section untuk produk umum yang tidak perlukan halal. Section halal dibuatkan satu section sampai kepada mereka dalam meeting saya yang lepas, mereka nak wujudkan kilang halal dan mereka nak kilang halal tu ditubuhkan di Malaysia. Nampak tak dia punya wawasan dia?